Perjuangan agama ini akan ada cabaran, akan ada ujian. Kenapa perjuangan ini perlu ada ujian? Kenapa perjuangan ini perlu ada cabaran? Kerana perjuangan ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh manusia yang kuat azamnya, yang mana ia akan memberikan kelebihan kepada orang yang sanggup untuk berada di jalannya. Dan bagi orang yang telah berjaya, Allah berikan kemenangan, dia akan syukur dengan nikmat kemenangan. Sunnatullah, nak dapatkan sesuatu yang bernilai, perlu ada pengorbanan. Ini sunnatullah. Maka sebab itu Allah ciptakan Adam. Sebelum nak masukkan Adam ke dalam syurga, Allah Ta'ala turunkan Adam ke dunia supaya beramal. Demikian yang disebut oleh Ibn Qayyim. Allah turunkan Adam dalam dunia supaya dia beramal, merasai kepenatan beramal, merasai kepenatan beragama, dan baru masuk dalam syurga. Supaya bila dia masuk dalam syurga, dia menghargai syurga, kerana syurga ini bukan mudah untuk dapat. Begitu juga dengan orang beriman ni. Sebab tu Nabi masa masuk dalam kota Mekah, Nabi tunduk, Nabi syukur, sujud pada Tuhan. Kalau Nabi sampai-sampai dilantik jadi Nabi terus sampai kat Madinah, tak merasai cabaran, dia tak akan rasa manisnya perjuangan. Jadi bila kita baca kisah-kisah macam ni, bila kita kena musibah apa, baca kisah macam ni, kita relief. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Wahai Muhammad, telah datang kepada kamu cerita-cerita Nabi, cerita-cerita Nabi yang terdahulu. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Mereka telah dikatakan sebagai pendusta. Kalau kamu dituduh sebagai pembohong, mereka juga telah dituduh sebagai pembohong. Fasabaru, tetapi mereka sabar. Ala ma kudzibu wa udhu. Mereka sabar walaupun mereka dikatakan berdusta, walaupun mereka disakiti, hatta atahum nasruna, sehingga datang kepada mereka pertolongan daripada kami. Wala mubaddila li kalimatillah. Tuhan kata tidak ada pengganti bagi kalimah Allah. Tidak ada pengganti bagi ketentuan Allah. Siapa yang nak berjuang untuk agama, pasti akan diberikan sedikit musibah, pasti akan diberikan cabaran. Ni ketentuan Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Telah datang kepada kamu, wahai Muhammad, cerita-cerita Nabi terdahulu, supaya bila kamu rasa sukar, bila kamu rasa tertekan, bila kamu rasa kamu ditindas, baca ayat Quran, tengok balik wahyu Tuhan dalam Quran, tengok cerita-cerita tu dan ambillah ia sebagai pengajaran. Sama jugalah kita ni, kadang-kadang dalam hidup ada rasa musibah, ada rasa ditindas, ada kadang-kadang rasa dunia ni zalim, kan? Kadang-kadang lah kita rasa dunia ni zalim pada kita. Kita dihukum tanpa diberi ruang untuk kita membela diri, umpamanya. Kita rasa zalim, tapi tak apa, baca ayat Quran, baca hadis Nabi yang berkaitan dengan benda ni. Akhirnya insya-Allah kita akan berjaya pujuk diri. Sebenarnya orang yang tak melalui benda ni, dia tak akan rasa. Tapi saya rasa memang cerita-cerita dalam Quran, cerita dalam sunnah sangat memberikan saya motivasi. Maka saya kata, jalan terus. Jalan terus, jangan peduli apa orang nak kata. Selagi mana saya hidup, selagi mana saya ada sedikit pengetahuan, saya akan sampaikan. Kita tak mencari kebencian orang. Kita cuma beritahu, benda ni silap, tolong betulkan. Benda ni silap, tolong betulkan. Dan orang pun pernah tegur kita dan kita terima. Tapi bila mana manusia menjadikan kita sebagai musuh, apa yang kita boleh buat? Melainkan kita kata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dialah sebaik-baik pengurus yang menguruskan urusan kami. So inilah lebih kurang serba sedikit kenapa kita perlu tahu tentang kisah-kisah yang disebut di dalam Quran, yang disebut di dalam sunnah.